Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada sistem kerana menjemput saya untuk berkongsi lagi hari ini. Okay, tajuk saya hari ini, kenapa kita kena makan linzi. Okay, ini saya share dari pandangan saya lah sendiri, rasa hati saya setelah saya melalui. Kita tengok, ini bumi kita. Okay, so kita kena faham kenapa kita perlu. Bila kita faham kita perlu, jadi kita akan ada satu usaha yang sangat mendalam untuk menjalankannya. Okay, kita tahu kita ni hidup dalam keadaan yang environment di sekeliling kita, seolah-olah macam kita hidup dalam penuh suasana yang bertoksik, penuh suasana yang berkimia, penuh dengan radiasi dan stres. So kalau kimia dari mana datang? Food kita, air, makanan kita. Jadi kita tak nak lari ke mana? Kita tak boleh lari ke mana pun dan kita kena lalui dia. Cuma kita boleh pilih-pilih dan minimizekan. Radiasi, lagi canggih kita punya teknologi, lagi canggih kita punya telecommunication. So dalam bilik ni pun kalau ada wifi, seolah-olah macam kita duduk dalam satu kawasan yang penuh dengan gelombang-gelombang yang sentiasa menghentam diri kita. Dan dalam kita tak buat apa pun, ada kerosakan yang berlaku. Stres, of course kalau kita yang bekerja, tak kerja pun kadang stres dengan anak lah, stres dengan segala-gala lah. Jadi stres juga boleh menyumbang kepada kerosakan dalam badan kita. Jadi keadaan ini menyebabkan berlakunya free radical yang tidak terkawal, iaitu sel kita rosak. Jadi kita suka atau kita tak suka, kita adalah salah seorang yang melaluinya juga. Sedar tak sedar, kerosakan itu berlaku secara berleluasa. Itu kenapa kita kena makan linzi. Okey, so kita kena faham macam mana penyakit itu jadi. Bila kita faham, jadi kita akan rasa perlu. So kita tengok, ni sel-sel yang normal. Jadi benda-benda tadi masuk celah-celah ni. All the toxic dan sebagainya tadi akan masuk celah-celah ni, dan radiation dan sebagainya boleh menyebabkan sel-sel kita jadi tak sihat. So akibat tu, maka kita dapatlah semua benda ni. Suka tak suka? Tak. Sedar tak sedar? Pasti kita dapat. Cuma bila? Okay, macam Kak Nina tadi, 11 tahun dulu benda tu dah ada, tapi kita macam anggap tak bahaya, tak serius. Jadi benda tu tidak mengganggu gugat benda lain. Sedar-sedar daripada 1 jadi multiply setelah 10 tahun. Jadi macam tu juga. Jadi bila kalau kita faham kerosakan ni, yang sikit-sikit celah-celah sel ni, di celah-celah ni boleh form penyakit yang lebih kronik. Jadi kita lebih baik jangan tunggu 10 tahun baru nak makan. Kita makan masa tu lagi. Jadi kos kita tak banyak. Sebab tu kita kena faham kenapa kita kena makan linzi. Setelah kita dengar presentation dari Azhar tadi, linzi tu boleh buat apa dalam badan kita. So dia boleh clean up semua ni. Maknanya kita jaga dari awal. Kita cegah sebelum dia jadi lebih serius. Bila kita faham, kita akan melakukannya. Kalau kita tengok di penyakit kita, 3 sistem besar ni datang dari sini. Nampak tak liver kita kontrol 3 yang besar. Jadi bila liver ni tak boleh buat kerja, dia tak boleh nak menapis, tak boleh nak mengurai toksik dan sebagainya, dia akan efek salur darah. Yang ni akan problem. Seterusnya, yang ni akan problem. So sedar-sedar semua dah ada. Jadi kita kena faham, ni liver kita kan. So macam mana liver kita ni rosak? Macam mana dia boleh jadi rosak? Okay. So mestilah kimia, sebab dia menapis, mengurai, membuang toksik, radiasi, stres. Panadol, kalau kita tahu, kita tak ambil Panadol sebab dia akan merosakkan hati. Hati dia control the whole sistem badan kita. Dan juga painkiller, antibiotics, suplemen, steroid dan sebagainya. Suplemen ni, setengah orang ingat nak jaga kesihatan. Bagus dah tu, nak jaga kesihatan. So, pergi ambil vitamin A, vitamin B, vitamin C. Betul tak? So, jadi dalam proses kita nak jaga kesihatan tadi, kita ambil segala suplemen ini yang kita tak tahu datang dari mana. Dan mungkin kita pergi beli kat farmasi saja vitamin C. Kononnya nak bagi anak sihat dan pandai, bagi vitamin C hari-hari.
Pergi beli dekat farmasi dengan kedai. So, you punya niat sangat murni, tapi cara tak betul. Jika bahan yang kita ambil hari-hari ni dan yang kita kononnya nak jaga kesihatan ni adalah synthesize material, bahan yang disintesiskan, pelan-pelan kita rosakkan hati. Bila hati dah rosak, darah tak cantik. Bila darah tak cantik, oksigen tak bagus cycle dalam badan kita. Bila oksigen tak bagus cycle dalam badan kita, macam mana nak pandai? Tak sampai ke otak. Pergi dalam kelas, belajar, mengantuk. Oksigen supply tak cukup. Sebab tu kita kena tahu macam mana hati kita boleh rosak. Jadi, kena kenal hati kita. Betul tak? Kena kenal baru jatuh cinta kan? So, salah satunya kena kenal dulu. Okay, so ubat kolesterol, ubat darah tinggi, semua benda ni. So, kita start. Okay, bila kita bila doktor dah kesan kita ada darah tinggi, start makan ubat darah tinggi. Kononnya nak kontrol, tapi dalam masa yang sama kita merosakkan organ utama. Dari darah tinggi, hati rosak. Bila hati rosak, tak boleh tapis darah. Darah yang keluar tak bagus. Bila darah yang keluar tak bagus, dia akan mula efek jantung, buah pinggang dan sebagainya. So, you mula dapat penyakit lain bermula dengan ubat darah tinggi. Okey, so ubat kencing manis dan sebagainya. So, akhirnya hati kita jadilah macam tu. Nampak? So, bila dah jadi macam ni, macam mana nak keluarkan? Ubat hospital boleh ke selesaikan masalah ni? Hanya dia kata, kalau hati tak ada problem, tak ada solution dah, tak boleh buat apa dah. Sedangkan kita bernyawa lagi. Kan? Okay, so jadi macam mana kita nak buat ni? So, daripada sini, nak pergi sini. Ada cara, tidak ada cara. Jadi kita kena faham kan? So, kita dah tengok tadi, salah satu peintirafan yang Lindsay dapat adalah menormalizekan enzim hati. Maknanya hati kita boleh dapat balik GOT-GPT yang normal. Maknanya boleh pulih lah. Sebab daripada bacaan tinggi jadi elok. Min sel-sel dalam hati kita boleh jadi macam ni. Jadi untuk sihat kena keluarkan. Kena keluarkan, bukan suppress. Jadi nak keluarkan itulah kenapa kita kena makan Lindsay. Apa benda boleh keluarkan di celah-celah sel yang kita tahu hari ini? Mungkin adalah di luar sana dia kata, oh, makan produk ni untuk cuci badan, untuk bersihkan badan. Tapi bolehkah sampai ke sini? Memang berak-berak keluar semua-semua kan. Tapi bolehkah sampai kat sini? Tantang yang pergi makan produk tu, boleh pergi toilet semua, julap je dalam ubat dia, dalam produk ni. Kita tak tahu kan. Tapi ada tak peintirafan yang mengatakan boleh bersih liver ni sampai liver tu jadi elok balik? Macam mana kita nak tahu? Sean Ho dia dapat peintirafan yang boleh enzim hati dengan protein dia boleh dapat reading yang bagus balik. Lepas tu dapat untuk imun sistem yang 5 perkara itu. Itu bermaksud hati kita boleh pulih. Itu dibuktikan secara klinikal dan juga kajian makmal. So dapat pattern lagi kita punya Lindsay. So that's why kita kena makan Lindsay. Suka tak suka kita kena makan.